This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okey. So Madam sambung. Semalam Madam masuk 2.1. Madam tak ikut urutan berdasarkan cara Madam nak memahamkan pelajar tu, dia kadang-kadang pelajar tak boleh yang kaedah yang basic sangat. Ni maksud Madam yang tajuk 2.1 ni, ia prinsip pertama, first principle ni, itu adalah kaedah dulu kala. Jadi pelajar pada kebiasaannya dia tak minat yang cara lama-lama lah. Sama juga dengan Madam. Kalau Madam buat video guna YouTube, pelajar tak minat. Jadi dalam masa selepas umur Madam 44, sambut je birthday yang ke-44, hari tu Madam berazam nak belajar buat TikTok. Sudahnya 5 minit ada 5 video. Sudahnya. So saya kena berubah sebab pelajar saya semakin muda. Pelajar saya dah baya-baya anak saya. Jadi dia dah tak minat dah kaedah lama-lama ni. So kita cuba saya cuba nak belajar juga mengajar matematik guna TikTok. Tapi sebelum tu saya nak tahu dulu TikTok tu macam mana nak buat. So dalam masa yang kita dah buat ni, adalah penambahbaikan yang saya buat tu dekat TikTok tu ya. Nanti saya tambah baik lagi. Alright, kita akan sambung latihan kalau ikut nota tu. Yang mana yang tak dapat nota, nanti Madam akan ajar cara nak ambil nota tu. Nota memang Madam tulis tangan untuk you all, supaya awak tak rasa tajuk 2 ni sangat besar. Okey, untuk tajuk 2.1 semalam kita dah buat satu latihan. So latihan untuk semalam yang ini. Dia tak keluar button ni. Sekejap. Sementara dia keluar button Okey. So yang semalam kita buat latihan yang ini. Ni nombor 3 semalam. Ni latihan nombor 3. So hari ni kita nak buat nombor 4. Untuk besok saya ingat kita masih boleh buat kelas Esok boleh buat kelas. Jumaat, Madam nak kena tengok dahulu sebab Madam dah mula terlibat dengan kursus daripada Jumaat hingga Jumaat seminggu. Tetapi kalau Madam tak penat waktu siang, Madam akan buat juga malam. Okay, kita cuba biasanya saya tak penat lah untuk matematik, saya tak penat. Tapi saya akan mention dulu kalau saya katakan profesor tu nak jumpa, nak ber-Google Meet dengan grup saya, malam saya terpaksa cancel kelas lah. Okay, kita tengok dahulu. Okay, untuk contoh 4, Madam buat sebaris je ni. Yang baru masuk pun tak apa. Belum terlambat. Okay. So untuk yang itu, Madam bagi contoh, kita nak buat soalan. Okay, kita nak buat soalan. Fx sama dengan 5x kuasa 2. Okey. Kemudian Madam buat kat situ benda ni sangat penting. Lepas tu kita dah tahu bahawa selain daripada paksi fx, nama lain paksi tegak ni adalah y. Jadi Madam mula tukar yang ini menjadi y sama dengan 5x kuasa 2. Nilai ni sangat penting semasa Madam nak mematikan 5x kuasa 2 nanti. Sangat penting. Okey, dah selesai kat situ. Okey, kalau kita rasa kita ralat lagi, kita cuba permudahkan lagi. Contohnya, y sama dengan, Madam letak 5 di sini. Madam buat dekat x tu, Madam buat kurungan. Dan kita ada kuasa 2. Madam buat macam tu supaya kita tahu di mana sebenarnya x berada. Okey, kemudian untuk di sebelah kiri, y ini apabila berlaku perubahan, dia akan jadi bertambah dengan perubahan kecil y. Sama dengan 5 yang berubah adalah x.
dan perubahan yang dia alami adalah perubahan kecil terhadap X. Kuasa 2. Okey, kalau kita perhatikan 5 Madam tak usik, kuasa 2 tak usik. Kita usik tempat yang ada Y dengan yang ada X sahaja. Okey, selesai di situ. Madam akan cuba kembangkan dahulu. Yang ini kita akan dapat Y tambah dengan perubahan kecil terhadap Y. Kalau Madam salah sebut, Madam minta maaf dulu ya. Madam tak sempat nak buka buku cara sebut lagi. Madam dah tinggal benda ni sangat lama, 1996 dahulu. Lupa dah cara sebut. Okey. Yang ini kalau siapa yang tak biasa, okey, Madam buat macam tu dahulu. Yang tak biasa tengok Madam buat X tambah dengan perubahan X ni kuasa 2. Kuasa 2. Okey, tengok betul-betul Mula-mula Madam darab yang ini. So Madam dapat X kuasa 2. Lepas tu Madam darab dengan yang belakang. Kalau yang siapa yang boleh congak silakan. Tak ada masalah. Congak pun boleh. Tambah dengan ada X dan ada satu benda yang dinamakan perubahan X. Jangan pisahkan dua tu. Okey, selesai yang itu. Madam cross yang ni pula sama juga tambah dengan X, perubahan kecil terhadap X dan last sekali Madam darab ni dengan ni. So bila darab yang itu Madam akan dapat perubahan X kuasa 2. Cuma Madam tulis di luar cara nak kembang tu di luar dalam kertas kotor. Okay, so get ready. Madam nak memasukkan nombor 5 ke setiap benda. So yang ini kalau Madam boleh you all perhatikan Madam buat nilai yang pertama ni 5x kuasa 2 tambah perubahan y sama dengan 5x kuasa 2 tambah dengan 10x. Kemudian Madam ada perubahan kecil untuk x tambah dengan 5 perubahan kecil terhadap x kuasa 2. Okey, Madam buka kepada soalan. Kalau ada nak tanya silakan. Ada mana-mana yang Madam salah ke apa ke? Boleh. Silakan. Nak tanya kat mana? Sepuluh ni boleh? 10 ni? Madam tanda kok pelajar nak tanya dia tak tahu kat mana. 5x kuasa 2 ni boleh? So Madam bagi biru dengan kuning. Yang mana rasa tak tahu dari mana dia datang? Silakan. Okey ni. Okey, yang biru berasal dari sini. Nilai Y adalah 5x kuasa 2. Jadi Madam pun ganti. Okey, yang ini ada seekor, yang ini ada seekor, jadi ada 2 ekor. 2 ekor didarab dengan 5, itu yang jadi 10 ekor warna kuning. Okey, ready So perhatikan betul-betul. Warna biru, dia akan termati dengan biru yang ini. Termati. So yang tinggal, perubahan Y sama dengan 10x perubahan X tambah dengan 5 perubahan X kuasa 2. Okey, dia dah mula jadi gini. Okey, kemudian Madam memfaktorkan perubahan Y sama dengan, yang ini ada 1, yang ini ada 2. Madam keluarkan perubahan X. So Madam akan tinggalkan lagi 10x sebab Madam dah keluarkan. Tambah dengan 5. Yang ini tinggal lagi 1 sahaja lagi. Okey. Kemudian kita nak kena buat perubahan kecil Y,
perubahan kecil X. So yang tinggal 10X tambah 5 perubahan kecil X. So kita dapat sini. Okay, so dia panjang dah kat situ. Lepas siap, kita fokus semula kepada rumus. Okay, rumus dia. Awak tengok rumus ni Meda ambil rumus ni semula ni. Okay, rumus ni Meda salin semula. Meda memang tak hafal rumus SPM dy dx. So sebab itu Meda kena rujuk. Sama dengan had perubahan kecil terhadap x sangat kecil. Dan Meda gantikan tempat hijau tu del perubahan, not del metrik. Perubahan kecil y per dengan perubahan kecil x kita dapat tadi. 10x tambah 5 perubahan kecil x. So Meda dapat begini. Okay, nilai yang kita dapat tadi ni Meda nak guna di sini. Macam tu. Okey, lepas siap, soalan kata kalau kita jumpa sebutan perubahan kecil x, saya cuba tulis cantik-cantik. Perubahan x. So Meda terjumpa kat sini. Ini dia. Kalau jumpa, disuruh ganti dengan kosong. So Meda akan dapat jawapannya 10x. Sebab nilai x tak perlu ganti. Kita kena ganti tempat perubahan kecil x iaitu kosong. Jadi jawapan Meda untuk soalan ini ialah 10x. Itu dia prinsip pembezaan prinsip pertama. Itu tajuk 2.1 yang Meda tengok soalan tahun lepas tak keluar. Soalan 2022 Meda pun tak tengok lagi. Okey, so kita tanya lagi sekali. Untuk tajuk 2.2 Meda dah buat 2 soalan. Ada masalah atau tidak? Kalau Tak ada, ada, boleh Mika. beritahu. Sila-sila. Tak ada. Oh, tak ada. Okey. So kalau tak ada, Meda boleh proceed kepada subtopik yang lain lah. Okey. So kita dah cover. Sekejap, mana nota kita? Mana? Ni. So kita dah cover yang sedang kita belajar ni. Tajuk 2.1. 2.1 tu dia kata kuncinya kalau awak tak perasan fx itu adalah y. Dia jadi keliru sikit kat situ. Kemudian kita dah buat 2.2 dah buat. Kita dah cari kecerunan tangent. Lepas tu kita sambung dengan 2.3 kita buat terbitan yang kedua. Untuk aplikasi, kita menggunakan dy dx sebagai kecerunan tangent. Kemudian kita dapatkan kecerunan normal. Hasilnya kita akan mencari 2 benda. Yang pertama persamaan tangent, yang kedua persamaan normal. Okey, seperti yang Meda pesan 2.4. Meda baru sentuh tentang persamaan tangent dan juga persamaan normal. Kita tak buat lagi untuk ada satu lagi. Okey, ada satu lagi untuk tajuk 2.4 yang Meda baca buku rujukan awak. Iaitu tentang kita belik Ustaz. Kita belajar tentang titik pusingan. Lepas tu kita nak tentukan sama ada dia tu maksimum, sama ada dia minimum ataupun lengkuk balas. Iaitu belum. Kita perlukan setengah jam yang seterusnya untuk bincang tajuk yang itu. Okey. Yang kita tak beres lagi, jenis-jenis dia. Belajar dah. Cuma bila kita nak buat soalan, kita lupa pula cara nak buat proses pembezaan. So, Meda akan buat beberapa contoh. Beberapa contoh kalau pelajar tengok kat sini nanti. Ini nota yang Meda kata tu.
Okey, ada beberapa contoh. Kemudian madam, petua-petua ni madam nak kena ajar juga pada pelajar. Contohnya kalau awak dapat soalan tahun 2011, soalan lama. Okey, kalau dia minta nak cari dy dx untuk soalan gitu, macam mana kita nak buat? Itu 2011. Madam buat sekali dengan skema jawapan tulis tangan. Kalau ada errata bagi tahu madam, madam betulkan. Kemudian yang tentang del-del tu ada kat sini lah. Okey. Okey, madam bagi petua dahulu lah, nak senang cerita, okey? Okey, untuk tajuk 2.2, fungsi yang kita belajar masa bab 1, bab 2, masa tingkatan 4 ada banyak. Jadi kita kena bijak melihat soalan tersebutlah ya. Gunakan orang panggil petua yang betul. Sebagai contoh, sebagai contoh, saya ada bagi tajuk 2.2. 2.2. 2.2 panjang Soalan keluar sikit tapi memang kena belajar banyak. Okey, 2.2. Ni dia. Okey, bila kita buat soalan begini, saya tunjuk dulu contoh, saya terang dah sebelum ni cuma takut pelajar lupa. Kalau kita ada y sama dengan 6x kuasa 3. Pelajar boleh selesaikan dengan menggunakan pantun. Bila kita differentiate y, kita akan dapat y prime ataupun dy dx. Kalau nak jimat masa, buat je y prime. Okey, bila nak buat yang ini, memang kena guna pantun. Kuasa datang ke depan. So, bila kuasa datang, dia kena darab dengan 6, 3 dan 18. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1. Akhirnya yang ini menjadi kuasa 2. Dan sebenarnya ada satu lagi, darab dengan differentiate dalam kurungan. Iaitu nilai ni, yang kuning ni, madam buat proses pembezaan. Lepas tu dia akan dapat jawapannya ialah 1. Kita buat pembezaan X dapat 1. Okay, kita ada X, kita buat pembezaan, kita dapat 1. Kita ada Y, kita buat pembezaan, kita akan dapat dy dx ataupun y prime. Kenapa bila X dapat, bila kita buat dy dx kan? Okey, kenapa bila X dapat 1? Kerana bila pelajar buat, tengok huruf kat sini Y, kat atas ni pun Y. Jadi madam buat, sebab dia huruf kat atas tu adalah X, madam akan buat dx per dx. Okey, cuba tengok atas dengan bawah sama, dx per dx sama dengan 1. Itu cara dia lah. Kalau siapa yang tak boleh hafal, pembezaan X dapat 1, pembezaan Y dapat dy dx. Siapa yang tak boleh, kena buat macam madam ni. InsyaAllah lepas tu boleh lah. Cara nak ingat. Okey. So, yang itu madam pergi kepada contoh A. Okey. Untuk contoh B, apabila kita ada sebutan yang panjang, ada 3 sebutan contohnya. 4x kuasa 3, tolak dengan 8x, tambah dengan 3. So, madam ada 3 sebutan. Walaupun madam ada 3 sebutan, madam ada perkara rumus. Perkara rumus Y, madam kena buat juga pembezaan dia. Bila madam buat, madam dapat dy dx. Kenapa dx? Kerana cerita sebelah kanan tentang x. Okey, sorry. Okey, sekarang madam nak buat pembezaan untuk warna merah. Okey, kita akan berpantun lagi sekali sehingga kita akan mahirlah nanti. Okey, kita pantun. Kuasa datang ke depan. 12 sebab 4
dapat dah 3/12. Salin semula nilai ini. Kuasa berkurang 1. Kuasa asalnya 3 berkurang tinggal lagi 2. Kemudian darab dengan pembezaan X itu dapat 1. So, Madam dah selesaikan pembezaan yang berwarna merah. Okey, Madam sambung untuk pembezaan seterusnya. Untuk yang warna purple tu, yang ini, Madam buat pembezaan. Madam dapat nilainya ialah negatif 8. Madam buat pembezaan yang ini, Madam dapat tambah dengan kosong. Jadi bila kita permudahkan, kita akan dapat 12x kuasa 2 tolak dengan 8. Okey, kalau ada soalan silakan. Madam okey je. Yang ni Madam tak terima jawapan akhir tadi. 18x kuasa 2. Ni soalan A. Ni soalan B. Sebab nota itu statik. Madam mengajar ni maksudnya Madam terang semula macam mana boleh dapat. Okey, selesai yang B. Sekejap Madam rasa macam terang pula cahaya dia ni. Sakit mata Okey. Okey, ada masalah tak A dengan B? Okey, so saya consider tak ada Okey, kita tengok C. Okey, bila pelajar buat soalan C. Okey, dapat soalan C, siapa yang masuk kelas yang mula-mula tu, dia dah dengar dah Madam berpantun. Okey, Y sama dengan ada kurungan, dalam kurungan ada 5x kuasa 2 tolak dengan 2 kuasa 2. Okey, pelajar ada 2 cara nak buat. Sama ada dia kembang dulu baru buat proses pembezaan. Okey, kembang dulu, permudahkan baru buat pembezaan. Boleh. Ataupun pelajar boleh menggunakan pantun. Okey, dengan betul-betul Madam berpantun. Untuk yang ini, bila Madam berpantun dapat dy over dx. Sama dengan okey, Madam akan tengok pada power pada power. Kuasa datang ke depan. Salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1 darab dengan pembezaan di dalam kurungan. So, Madam akan highlight nombor ni. Sebab Madam nak buat proses pembezaan yang warna biru ni pula. Bila Madam buat pembezaan yang biru tu, Madam akan dapat 10x. Okey, Madam permudahkan. Madam akan dapat 20x. Kemudian kita ada 5x kuasa 2 tolak 2. Okey, so jawapan ini pun betul. Okey, lepas tu pelajar pun tengoklah jawapan Madam yang ini. Dia kata tak sama pun jawapan Madam dan jawapan yang baru. Okey, sebenarnya jawapan yang baru ni lagi ringkas. Okey, kalau awak nak tahu betul atau salah, cuba awak kembang dalam hati. 20 darab 5 dapat 100. X yang ini kuasa 2, yang ini kuasa 1, dapatlah 100x kuasa 3. Bila Madam kembangkan dengan yang belakang, Madam akan dapat negatif 40x. Dapat yang belakang ni. Jadi, sama ada awak nak guna cara mana-mana pun, jawapan akhirnya tetap sama. Okey, Madam buka kepada soalan dahulu. Kalau ada, silakan. Baru kita pergi pada C. Tak ada Okey, katakan pelajar tak ada soalan. Okey, soalan D sebenarnya soalan yang mudah, tetapi Madam kena tunjuk dululah macam mana boleh jadi mudah tu. Okey, tengok Madam buat soalan D. Di peringkat matrikulasi pun yang D ni saya dah ingat pelajar boleh buat. Rupanya dia tak perasan. Soalan tu mudah. Okey, Y sama dengan 6x
tolak dengan 8x kuasa 4. Sekejap SPM ada kuasa 4 tak? Tak apa. Saya buat dulu per dengan x kuasa 3. Yang pertama, nilai yang bawah ni hak milik dua-dua. Hak milik dua-dua orang. Jadi madam pun bagikan seorang satu lah supaya tidak bergaduh. 6x madam perkan dengan x kuasa 3. Tolak 8x kuasa 4 per dengan x kuasa 3. Okey, so kalau kita permudahkan, kita akan dapat y sama dengan, yang ini madam akan dapat 6 per dengan x kuasa 2. Tolak 8x. Sebab madam dah mula cancelkan x yang ini dengan yang ini tinggal lagi kuasa 2. Yang ni ada 3, so tinggal lagi seekor. Okey. Sekarang madam nak buat pembezaan yang ini. Tapi kita macam tak ada idea pula macam mana nak buat. So madam susun dahulu kepada bentuk yang lebih mesra pelajar iaitu y sama dengan 6. Madam naikkan x. Bila naikkan dia akan jadi negatif 2. Kemudian tolak dengan 8x. Barulah kita buat proses pembezaan. Madam akan dapat yang ini dy dx sama dengan kuasa datang ke depan. Salin semula jadi gitu. Kuasa berkurang 1. Dia cakap kurang Wak. Jadi negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Kemudian madam buat proses pembezaan untuk 8x. Madam dapat negatif 8. Jadi madam tulis semula jawapan dalam bentuk yang mudah kita tengok iaitu negatif 12 per dengan x kuasa 3 tolak dengan 8. So awak akan dapat sama sahaja dengan solution yang madam bagi. Alright. So madam buka kepada soalan, silakan. Boleh tanya sebab banyak dah ni. Boleh tanya kat mana yang rasa tak okey supaya madam boleh tolong. Boleh? Tak sampai lagi setengah jam ni, sikit lagi. So, hari tu ada hari tu ada salah seorang cikgu, ada dalam grup kita ni ada cikgu tau, ada cikgu. Tapi saya lupa cikgu dari sekolah menengah Puteri Sadong ke apa, saya jumpa masa inovasi. Cikgu tu ada minta saya buat kelas masa cuti sekolah. Problemnya ialah cuti saya dan cuti sekolah tak sama. Masa sekolah cuti seminggu, saya sebenarnya kerja. Saya kerja. Lepas tu sekolah masuk, saya cuti. Dan masa tu saya cuti sebulan tidak mengajar sebab saya tak ada pelajar dah. Pelajar saya akan habis esok. Lepas tu saya kena tunggu pelajar SPM yang lepas masuk pula. So saya akan cuti selama sebulan bergaji penuh. Tapi dalam masa tu saya akan pergi berkursus lah, bukan bercuti, berkursus untuk matrikulasi. Jadi kalau katakan saya tak buat kelas tu, maksudnya ada sebab lah tu. Sebab saya jarang malas. Biasanya saya takut pelajar tak larat dengan saya ni. Saya biasanya akan rajin daripada pelajar. So kalau kolej lain, tanya apakah petua pelajar di Kelantan dapat skor A? Jawapan saya nak bagi pelajar rajin ataupun saya rajin. Tapi biasanya saya akan kata kerana pelajar Kelantan rajin. Sebab kalau pelajar malas, saya pun malas lah buat kelas. Tapi paksa rela lah kan. Akhirnya pelajar akur. Saya kata 8 bulan je you ada cikgu rajin. Tak ada lah. So dia orang ikut. So bukan saya yang untung, pelajar yang untung. Dia orang dapat skor A. Walaupun dia tak ambil AdMed. Pelajar saya dia tak ambil AdMed. Bila dia masuk matrikulasi, dia A seperti orang yang ambil AdMed. Itu dia punya powernya pelajar di kolej matrikulasi Kelantan. Khasnya lah sebab saya ngajar kat sini, kolej lain saya tak tahulah macam mana. Tapi cikgu-cikgu di matrikulasi sangat rajin.
Sehingga pelajar mengalah. Pelajar yang malas pun mengalah. Akan jadi rajin juga. Alright. Madam buka dulu soalan. Kalau ada nak tanya silakan. Sebab pada ruangan komen ni tak ada yang komen. So Madam tak tahu ada masalah ke tidak. Sebab Madam ada lagi 3 petua yang tak ajar. Petua rantai. Madam, Ya. kalau saya tanya soalan boleh ke? Tajuk ni Soalan juga. 2.1 prinsip pertama. Okey, boleh. Cari dy dx bagi y sama dengan 2 tolak x kuasa 2 menggunakan prinsip pertama. Gini soalan dia. Ya. Betul Okey. So saya jawab soalan tu. Yang pertama, kita ada fx tadi. Fx sama dengan 2 tolak dengan x kuasa 2. Okey, so lepas tu kita ikut je step yang Madam buat tu. Y sama dengan 2. Saya mula letak benda ni dalam kurungan sebab yang berubah hanyalah X. Saya takut awak buat dekat nombor 2 pun buat juga. Y dengan X saja yang mengalami perubahan. Contoh yang saya bagi semalam adalah panjang jambatan. Yang berubahnya, panjang jambatan tu di antara hujung daratan sana dengan hujung daratan sini. Jadi sebagai engineer, dia memang kena ambil ukuran maksimum semasa panas melampau dengan ukuran panjang jambatan semasa sejuk melampau. Supaya dia boleh kira berapakah regangan yang akan berlaku. Kalau salah ukur, jambatan tu akan jadi seperti ular kena palu. Macam tu itu yang saya belajar semasa ambil engineering dulu. Okay, so sama yang ini, so sebab itu saya senang nak apply walaupun math saya dulu banyak gagal daripada lulus. Jadi yang ini saya buat Y, dia akan mengalami perubahan kecil apabila berlaku perubahan. Ya Allah, nak buat huruf Y. Okay, so perubahan kecil. Nombor 2 ni adalah pemalas, dia tak berdosa apa-apa pun. Okay, tolak dengan yang ini Madam buat nilai X tambah dengan dia pun akan mengalami perubahan kecil untuk dirinya sendiri dan kena kuasa 2. Kemudian yang ini tadi Madam buat unjuran kat sini sebab Madam memang boleh dah congak tapi saya takut pelajar pula tercongak nanti. So Madam buat kat sini. Siapa yang dah boleh congak, well done. You all dah mampu mendarab guna gerakan mata kita panggil. Okay, so untuk yang tak boleh, tak apalah Madam tunjuk. Okay, so kat sini kita ada Y ini Madam dah mula ganti dengan 2 tolak X kuasa 2. Madam mula ganti dengan yang ini. Okay, tambah dengan perubahan Y sama dengan 2 tolak. Okay, Madam kembang yang warna hijau tadi. Madam dapat jawapannya ialah X kuasa 2. Okey, Madam kembang yang ini pula. Madam dapat positif X perubahan X ni walaupun tulis 2 kali sebenarnya dia satu benda yang seketul benda. Okay, seketul benda. 1. Bila Madam kembang yang ini pula, dapat 1 lagi. So ada 2 ketul. Last sekali, yang belakang ni Madam buat tambah del X ni kuasa 2. Okey, kat sini boleh terima. Langkah kerja Madam seragam dengan yang semalam, yang hari ni dan hari ni. Okey. Selesai. Pelajar kena pastikan yang warna merah di sini ni mati tau. Ni kena mati sebab belah sini yang ini je kena hurih-hurih hidup. Yang ini awak kena pastikan juga dia mati. Okey, macam mana nak suruh dia mati? Madam buat slow and steady dulu 2 tolak dengan X kuasa 2 tambah dengan perubahan kecil untuk Y sama dengan 2.
Media mula memasukkan negatif ke dalam kurungan besar. Tolak X kuasa 2. Tolak 2X perubahan X. Tolak perubahan X kuasa 2. Seperti yang Media janji, yang ini kena pastikan dia mati. Alhamdulillah, mati dah. Mesti mati. Yang pastinya belah kiri tu kena tinggal perubahan kecil Y saja. Okey, negatif X kuasa 2. Oh, mati. Alhamdulillah. Senang kerja kita. Jadi apa yang tertinggal? Yang tertinggal ialah perubahan kecil Y sama dengan, Media tengok yang ini ada seketul, yang ini ada 2 ketul. Media keluarkan seketul. So, yang tinggal negatif 2X tolak dengan perubahan X seketul lagi. Yang ini, bila Media bawa ke sana, sebab yang ini 2 ni darab, Media bawa ke sana, dia akan jadi bahagi. So, kita akan dapat perubahan Y bahagi dengan perubahan X sama dengan negatif 2X tolak perubahan kecil terhadap X. Okey, nilai yang kita dapat ni masukkan dalam rumus. dy dx sama dengan had cari benda ni dan gantikan dengan kosong. Fungsi kita yang baru kita kira. Media dapati di sini terjumpa di sini. Terjumpa di situ. Jadi tempat yang Media kuningkan tu Media akan ganti dengan kosong. Jadi jawapan akhir kita ialah negatif 2X. Media dah bercek soalan ni. Kalau kita differentiate yang ini dapat kosong. Differentiate yang ini guna kaedah moden, Media dapat negatif 2X. So sama dengan jawapan Media tadi. Okey, adakah dia menjawab soalan? Menjawab. Terima kasih. Menjawab kita buat step by step. Untuk benda yang kaedah paleolitik ni kan, kita memanglah nasib baik nenek moyang kita dulu fikir untuk kita dapat yang moden. Dah boleh guna kalkulator, kita dapat yang moden. Tapi saya pun tak pasti kenapa kita kena ulang balik yang lama. Itu saya tak pasti. Sebab di matrikulasi pun ada lagi. Cuma di matrikulasi dia guna kaedah lain sikit. Hampir sama. Tapi saya akan mengajar gaya ni juga di matrik. Kaedah memujuk. Saya guna mengajar kaedah memujuk. Saya tahu kalau ikutkan pelajar semua dia tak nak fikir. Kena pujuk juga macam mana pun sebab kita dah tak ada pelajar. Pelajar masuk U kurang. Kita nak 33,000 orang pelajar. Tapi yang masuk matrikulasi tak sampai 17,000 orang. Pelajar tak ada sebab tak ambil MAT. Okey, saya buka kepada soalan. Besok saya ingat saya akan cuba masuk titik lengkuk balas dan sebagainya tu. Tapi benda yang banyak, sangat banyak. Jadi cikgu di sekolah sangat bagus. Sangat cekal menghabiskan tajuk yang banyak ni. Kalau saya rasa tak mampu nak ajar banyak-banyak. Kat sekolah mungkin ada berapa jam je untuk mengajar. Dekat matrik tak apa, dia sekali mengajar sejam. So Media akan ajar 3 jam seminggu. Okey. So saya buka soalan dahulu untuk tajuk 2.1, 2.2. Ingatkan saya tak masuk lagi petua hasil darab, petua hasil bahagi. Tak ajar lagi awak. Darab, bahagi dengan petua rantai. So banyak lagi tu. 2.2 sangat banyak. Okey, so kelas kita malam ni kita buat, terlebih juga MAT kan setengah jam ni dia macam tak banyak. Tapi saya tak boleh banyak lebih sangat sebab pelajar nak study subjek lain pula. Okey, boleh? Sampai situ jari ni boleh? Boleh. Boleh. So kita cuba cari ikhtiar untuk besok pula. Okey, saya